Ya, itu dia Tok T. Tok T pun dah ikuti kita. Tunggu Tok T datang ni. Di SB pun dah main dah cerita dia. Tok T mana? Kata sokong SMM. Okey, baik. Terima kasih buat semua penonton. Selamat malam Malaysia kerana masih lagi setia bersama kami. Jom kita teruskan dengan segmen kita yang pertama untuk membincangkan, dapatkan tips penjagaan kesihatan tulang belakang bersama dengan saya. Pereka kasut hebatnya. Ini dia Puan Nurdiana Zulkifli. Terima kasih kerana sudi datang bersama dengan kami, Puan. Terima kasih jemput. Minta maaflah lambat sikit kan, musim-musim raya ni jalan jam sangat. Iya, jalan jam. Lepas tu time-time raya ni lah RTM ni bangunan dia gaib pula tak jumpa je. Nampak, dah biasa dah kat sini dah. Dah biasa dekat sini, tengok dah biasa kat sini kan. Alah, yang penting dapat sama-sama kita on time sekarang ni kan. Puan, okey baiklah Puan, untuk permulaan cerita kita pada malam ni kan, kalau boleh kita nak santai-santai supaya orang semua dapat mudah faham. Bermulanya daripada kasut, betul ke daripada kasut ni dapat menjaga kita punya postur tulang belakang kita ni? Macam mana cerita dia? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Minta maaf lambat. Okey. Kenapa orang hairan? Saya bukan doktor. Saya bukan apa. Saya cuma orang kata pengeluar kasut kesihatan. Orang hairan pula kasut kesihatan apa? Dan kenapa pula? Pereka lah kan? Pereka, pengeluar dan semuanya lah kan. Dan orang hairan pula. Saya dulu profession peguam syar'i. Tiba-tiba pergi buat kasut kesihatan. Oh my God, like macam apa benda kan? Dan sebenarnya saya dulu berat 170 kilo. Saya berat 170 kilo. Saya masa tu stres kerja. Saya buat kontrak government pun. Lepas saya dah tak jadi peguam syar'i itu, saya jadi saya supply lah, jadi kontraktor untuk government semua. So macam like busy, stres semua. Saya mengalami minor slip disc. Tapi masa tu slip disc tu dia belum macam masalah kronik, lagi, belum kronik lagi. Okay. So awal lagi lah kan. Tapi badan besar, 170, masa 170, 150. So badan sangat besar masa tu. Lepas tu kerja tau lah, kalau kat office kan kerja kita duduk je. Menghadap PC je lah cerita dia. Itu antara faktor yang boleh menyebabkan you all akan mengalami masalah slip disc. Walaupun you kurus pun akan. Sebab I pun kalau kawan-kawan Kak Di pun ada juga orang yang berat 70, 60 pun akan mengalami masalah slip disc kalau you duduk terlalu lama. Dan berdiri terlalu lama pun akan mengalami masalah slip disc. Jadi Kak Di ni adalah passion lah, adalah pesakit yang dulu pesakit slip disc. Tapi sekarang ni Alhamdulillah dapat diselamatkan kan Kak Di? Dapat selamat. Yelah, sebab tu hari tu Kak Di dah buat operation. Bukan operation, dia macam minor laser. Dia macam nak betulkan balik struktur untuk slip disc tu kan. Slip disc tu kan macam tulang dia macam terkeluar, macam terslip sikit. Tergalih sikit. Jadi dia buat laser tu. Jadi dia macam potong sikit lah, kasih straight. Bagi dia kembali semula ke asal. Yes, betul. Jadi tak adalah rasa sakit. Tahu tak macam mana orang kata macam sakit dia tu macam terseksa, macam jalan pun tak boleh bangun. Nak bangun kena macam mengesot. Macam tu sekali tak boleh nak berdiri tegak lah. Bayangkan I berat masa tu 170. Masa tu nak bangun pun ya Allah ya Tuhanku, tak tahu nak cakap apa. Lepas tu pergi China, pergi orang kata pergi tengok kita punya factory kat sana pun. Bayangkan dalam keadaan stres macam tu. So afterwards Kak Di macam Kak Di pakai kasut kesihatan jenama lain lah masa tu. Tapi macam Kak Di rasa macam bagus kan. Memang betul kan Kak Di punya macam membantu sikit lah. Maksudnya Kak Di boleh berjalan. Kak Di pakai kasut kesihatan masa tu. Masa Kak Di belum jumpa doktor, belum apa. Doktor cuma cakap ada slip disc tapi dia tak perlukan operation lagi. Sebab belum minor lagi. Tapi bila diserang tu dia masalah. Bila diserang tu dia memang masalah. Diserang memang kita tak boleh buat apa, dia macam lumpuh dah. Sebab itulah yang macam Kak Di terpanggil lah. Bila Kak Di suka dengan kasut kesihatan, jadi Kak Di akan masuk dalam produk dalam company Kak Di. So Kak Di jual pada jururawat masa tu. Sebab jururawat antara orang yang paling berdiri lama. Banyak hulu kiri. Yes, betul. Lepas tu dengan cikgu-cikgu, pensyarah semua Kak Di dah start lah orang kata. Masa itulah Kak Di come into the picture. Kak Di buat kasut kesihatan match shoe. Macam tu. Tapi nak cerita macam mana kita nak jaga, kenapa kasut ke. Banyak lagi sebenarnya orang kata remedi lain untuk menjaga tulang belakang tu. Tapi antara yang macam kita, benda pertama yang tu Kak Di concern pasal kasut lah. Memang sebab harian kita 75% dan 80%, lebih kurang 80% kehidupan kita berjalan kan, kita berdiri lama kan. Jadi kita memerlukan something yang that can dapat support. Tampung kita. Yes, betul. Tulang belakang penting tahu untuk tubuh badan kita. Macam mana kita nak laksanakan kita punya aktiviti harian, nak jalan, nak pergi orang
kata nak pergi buat aktiviti kan, nanti DSV nak narik menyanyi-nyanyi kan. Boleh lah bagi satu kan dekat Mesti. DSV kan. Nampak kan dia pun pakai kasut macam platform yang dia suka. Nampak DSV, I stalk you. Tengok. Dia stalk Datuk Seri Vida. Dia tahu kasut jenis apa yang suka pakai kan. Platform ada sekarang. Ada juga yang selesa juga platform ada. macam Kita tu. gunakan autotech. Nanti Kak Di ceritakan sikit macam mana. Jadi Kak Di memang bila dah terlalu orang kata sakit sangat kan. Jadi bila Kak Di nak melakukan aktiviti, maksudnya kita nak lose weight pun kita kena melakukan aktiviti fizikal. Betul. Jadi, of course kita kena jalan. Tak kena macam mana kan. You bayangkan macam mana. Aktiviti fizikal mesti memerlukan kita bergerak. Yes, betul, bukannya bergerak. baring je. Kalau setakat kita nak swimming kan, orang kata berapa lama boleh ada dalam air? Orang kata aqua exercise kan. Aqua exercise tu orang kata tak rasalah kita sakit kan. Memang itu antara yang Kak Di laksanakan dululah macam mana nak reduce weight kan. Tapi kaki memang kita nak kena buat physical activity dan jaga makan. So lepas tu masa tu antara yang Kak Di buat masa yang 170 kilo tu, Kak Di memang lepas tu jaga makan lah. Jaga makan dan untuk reducekan weight dulu. You takkan boleh buat apa-apa sebab tulang you dah bengkok dah. Dah bukan dah bengkok, dia dah terkeluar daripada disc dia. Landasan dia kan. Itu orang kata sakit tulang belakang ni banyak. Kadang-kadang macam sakit belakang bongkok ke apa ke. Tapi macam Kak Di lebih share pada slip disc lah. Sebab slip disc ni orang muda pun akan mengalami macam 17 tahun, 18. Kak Di pun ramai tengok kawan-kawan. Biasa kita pesakit, kita pun akan tengok kan. Siapa yang mengalami. Jadi alhamdulillah lah dengan kasut kesihatan ni yang macam bila Kak Di sampai terpanggil lah. Maksudnya Kak Di punya berat badan. Lepas tu Kak Di nak buat physical activity. Jadi Kak Di terpanggil untuk buat kasut kesihatan untuk membantu sedikit sebanyak untuk orang mengurangkan sakit tulang belakang. Jadi antara aktiviti yang lain yang Kak Di buat, of course lah kita macam buat yoga kan. Duduk berdiri macam tu lah. Yoga. Janganlah orang kata ambil yang konsep-konsep yang keagamaan tu kan. Yoga. Macam kita yoga yang macam yoga biasa. Macam basic yoga exercise semua. Itu antara benda lah yang kita boleh buat. Lepas tu orang kata exercise yang biasa, exercise yang macam yang lembut-lembut macam letakkan tangan dekat dinding kan semua tegakkan. So dalam kehidupan Betulkan harian kita punya postur badan. So lepas tu you punya aktiviti harian dan cara you duduk, cara nak makan, cara duduk, cara berjalan pun kena betulkan betul. Alhamdulillah, insya-Allah. Sebab masa tu doktor cakap kalau you nak operate, kita ada risiko 50-50. Masa tu satu hari Kak Di terjatuh. Kak Di terjatuh, terhempak, orang kata punggung tumpat kat lantai. Jadi dia terus macam dah terslip banyak dah. Macam daripada gitu. sikit jadi terselip banyak betul. tu. Dia daripada sikit macam itu dia keluar macam tu. Ngilu pula dengar cerita dia Kak Di. Doktor kata macam you ada 3 pilihan. Kalau orang sakit tulang belakang tahu orang yang ada slip disc tu tahulah kan. Kalau ada 3 pilihan. Pertama iaitu you operation lah. Operation 50-50. Kalau dia terkena dengan urat tu you akan lumpuh. Dia kata dia doktor macam heboh lah macam tu. Lepas tu yang kedua dia cakap kita ada satu teknologi baru iaitu laser. So laser lah. Laser tu tapi kita tak pernah try kat orang lain. Kita try hospital, kita akan try kat you dulu, dia kata. So I tak boleh nak cakap. First time lah. Ya, presiden kes apa semua tak ada. So I macam okey, yang pilihan ketiga makan ubat, tapi kau you kena makan ubat seumur hidup you. Kak Di bukan orang yang disiplin makan ubat, minta maaf. Ya, dah kalau kekangan masa pula kita kerja kat sini nak disiplin pula makan ubat pun nak exercise pun kadang lupa. Yang besar tu. Aduh, ya Kak Di. Tapi kan Kak Di saya tertarik sebab Kak Di dah ala bawa insul ni kan. Tahu juga lah. Adakah insul ni memainkan peranan walaupun kita pakai kasut yang macam apa tu rockstar ke apa, tapi bila kita pilih insol yang betul dia akan membantu. Yes, betul. Kalau you guys tengok cek kaki semua cek kaki, semua tapak kaki ada lengkuk kat bawah kaki tu. Ada lengkuk. Kalau perasan you guys pakai kasut tu memang ada lengkuk yang ada kaki, siapa yang ada kaki tengok tapak kaki tu ada lengkuk kan, kita panggil itu kita panggil orang kata archa kaki. Tapi kan Kak Di saya selalu pilih yang lengkuk kat belakang tu, bonjol kat belakang sebab nampak tinggi. Ya, itu keselesaan. Itu antara pilihan juga. Tapi untuk yang fokus untuk nak membantu tulang belakang adalah orthotic system yang memang ada ni. Macam Kak Di tengok kalau boleh kamera tolong zoom sikit. Dia ada lengkuk dekat kaki. Yang macam ni. Yang ni kalau macam mat shoe kita kan, kita memang ada yang macam fleksibel. Macam kita ada 3 jenis archer kaki. Iaitu yang macam flat. Lepas tu yang biasa, macam biasalah you tengok ada lengkung sikit, dan yang paling tinggi high lengkung arch. Dia. Yes, yang kalau kita ni dia boleh cover untuk 3 archer kaki kita.
kita. Kenapa penting kita jaga archer kaki tu? Sebab dia akan membetulkan postur badan. Oi. Dan Itulah. kolerasi yang Kak Di cerita tadi, yang laser tadi tu, kita Kak Di buat je ambil laser. Ambil je lah risiko, biarlah. Ambil lah Aku uji kaji, okeylah. Okey, tak apa. Okey, Alhamdulillah, Kak Di. everything went well. Yes, Lepas tu, insya-Allah. Kak Di Adi nak terus sambung kedai. lagi tip nanti lepas ni. Oh, ya ke? Banyak nak cakap nanti lah ni, kat segmen dekat akhir nanti. Oh, ya ke? Kak Adi bagikan ringkasan. Boleh. Conclusion untuk semua penonton Selamat Malam Malaysia. Ya? Okey, Boleh. baik. Semua penonton-penonton Selamat Malam Malaysia ada tengokkan type of foot pain. Jenis-jenis yang kaki sakit Ini tu. semua tuan, ya. menyumbang kepada sakit tulang belakang. Ya, betul. Dan kita sekarang ni kita nak berehat dulu Kak Di. Lepas nak sambung bagi pula lah di SB pula. Oh, boleh. Semua penonton-penonton ni pun tak sabar dah dengar Kak Di punya perkongsian. Kita lepas ni di SB pula. Berehat seketika. Terus setia bersama kami dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi.